Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jadi kita mulakan dengan bab 1 iaitu ubahan. Okey, hari ni 14 hari bulan 3. Okey, so kita tulis dulu sikit. Tarikh senang kita nak ingat. Nanti nak rujuk balik berapa bulan kita dah belajar, kita ada rujukan. Okey, so 14 hari bulan 3 2021, kita lihat dulu bab 1 berkaitan dengan bab ubahan. Okey, secara asasnya ubahan ini terbahagi kepada 3. Nanti kita akan lihat dengan detail apakah itu ubahan. Okey, cuma secara asas dia terbahagi kepada 3. Yang pertama, ubahan secara langsung. Yang kedua, ubahan secara songsang. Ini dia punya main dia. Okey, satu kita ada yang secara langsung. Yang kedua, secara songsang. Okey. Dan yang ketiga adalah gabungan daripada dua ni, iaitu secara langsung tambah songsang. So macam manakah proses ataupun bentuk ubahan ini? Yang pertama langsung, yang kedua secara ubahan dan yang ketiga gabungan di antara langsung dengan songsang. Okey. Jadi kita pergi kepada muka surat yang berikutnya untuk kita tengok dengan lebih detail. Okey, so di sini dia bagi sedikitlah berkenaan dengan topik yang berkaitan. Ubahan ni banyak diguna pakai dalam bab elektrik. Secara asasnya, pengiraan-pengiraan dia banyak menggunakan konsep yang terdapat di dalam ubahan langsung dan juga ubahan songsang. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan ubahan sebenarnya? Ubahan tu sendiri membawa maksud kepada macam kita ada suatu persamaan, dia bergantung kepada apa? So apakah hasilnya? Okey, so apa suatu tindakan? Okey, apakah tindakan yang kita lakukan dan akhirnya apakah dia punya kesan daripada tindakan kita, ataupun kita punya dapatan daripada kita punya tindakan. Itu ubahan. Okey, daripada suatu tindakan, kemudian apakah yang akan berlaku selepas tu? Itu maksud ubahan. Okey, ubahan langsung. Macam mana ubahan langsung? Okey, kat sini dia kata, apakah maksud ubahan langsung? Seorang tukang masak perlu menentukan. Okey, dia kata tukang masak perlu menentukan bahan yang digunakan mengikut bilangan hidangan. Jika bahan yang digunakan bertambah, maka bilangan hidangan juga bertambah. So itu maksudnya secara langsung. Okey, so kalau bahan ni bahan kan? Bahan untuk dia sediakan sesuatu hidangan. Macam contoh kalau kita nak masak nasi lah. Okey, kalau kita masak nasi, satu cawan. Okey, satu cawan nasi. Okey, berapa orang boleh makan? Contohnya 2 orang. Okey, so kalau kata kita masak 10 cawan nasi. Okey, 10 cawan beras, maka dia akan menghasilkan makin banyaklah kan. Jadi kalau satu cawan, 2 orang, kalau 10 cawan maknanya kita akan dapat 20 orang. Okey, maknanya kat sini dia berlaku ataupun berubah secara langsung. Okey, yang ini meningkat, maka yang sini pun akan jadi meningkat. Tindakan dia, nampak tindakan dia okey ialah pertambahan dari segi bilangan cawan nasi yang dimasak. So, bilangan orang yang boleh makan nasi juga akan makin bertambah. Maksudnya itu yang kita panggil secara langsung. Dia secara terus, dia tidak ada halangan dan sebagainya. Okey, itu maksud secara langsung. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat tangkaplah sedikit sebanyak kan konsep dia. Okey, tengok ni. Sebaliknya, jika bahan yang digunakan berkurang. Okey, contoh sini dia pakai setengah cawan je. Okey, so kalau setengah cawan maknanya apa yang akan jadi? Satu orang. Dia kalau makin menurun, maka bilangan hidangan pun akan jadi makin menurun. Itu maksudnya. Okey, so kita tengok dengan lebih lanjut. Kat sini dia ada bagi tahu. Okey, perbincangan tak perlu, kita tengok kepada ni. Okey, ubahan langsung menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah. Contohnya kita ada pemboleh ubah A dan kita ada pemboleh ubah B. Ini maksud dua pemboleh ubah. Okey, so dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah dengan kadar yang sama atau sebaliknya. Okey, so dalam kes dia menggunakan XY. Kita gunakan AB. Cikgu bagi contoh A dengan B. Sama juga XY ni kan. Okey, so kalau kata kat sini, A ni makin bertambah, maka B pun akan jadi makin bertambah. Begitu juga kalau X bertambah, Y pun akan bertambah. Okey, let's say kalau B bertambah, A pun akan jadi makin
bertambah. Dan kalau Y bertambah, X juga akan makin bertambah. Itu maknanya dia saling bergantung antara satu sama lain. Okey, so dia sekata. Kalau kiri bertambah, kanan bertambah. Kalau kanan bertambah, kiri bertambah. Kita tengok contoh. Dekat sini dia ada bagi contoh. Okey. Dalam contoh ni, dia nyatakan bahawa jumlah gaji seorang pekerja sambilan. Okey, jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung. Nampak? Okey, so dia kata sini gaji. So kita tulis gaji. Okey, seorang jurujual berubah secara langsung. Maknanya berubah secara terus. Okey, dengan bilangan jam bekerja. Okey, jam bekerja. Dia bergantung. Okey, kepada bilangan jam bekerja. Tengok kat sini. Nyatakan perubahan pada jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Okey, so yang satu dia kata kalau bilangan jam ni bertambah 2 kali ganda. So gaji pun akan jadi macam mana? Bertambah sebanyak 2 kali ganda. So A, gaji dia akan bertambah sebanyak 2 kali ganda. Okey. Kalau B pula, macam mana? Jumlah gaji jika bilangan jam berkurang sebanyak 40%. Okey. So dalam kes yang kedua, dia kata apa? B ni berkurang sebanyak 40%. Maknanya apa? Maknanya gajinya juga akan berkurang sebanyak 40%. Okey, sebab apa? Sebab dia punya jumlah jam dia bekerja adalah semakin berkurang. So kat sini dia akan jadi makin berkurang lah. Okey. Bilangan jam bekerja jika jumlah gaji yang diterima adalah separuh dari gaji asal. Separuh gaji asal maknanya apa? Okey, maknanya kalau gaji dia hanya dapat separuh, maknanya bilangan jam bekerjanya juga akan jadi separuh. Okey, so situ dia kata bilangan jam bekerja adalah separuh daripada bilangan jam asal. Sebab apa? Sebab gajinya pun turun separuh. Baik, kita cuba bincang untuk ke latih kendiri 1.1 ni. Dia kata apa? Nilai rintangan bagi seutas dawai berubah secara langsung dengan nilai suhunya. Okey. Dalam latih kendiri 1.1. Okey, so kita tulis sikitlah. Latih kendiri 1.1A. Okey, so dia kata apa? Kat sini sebelum kita masuk pada soalan, kita tengok masalah dia kata seutas dawai. Okey, nilai rintangan. Ni dia punya ni nilai rintangan berubah secara langsung dengan nilai suhu. Okey, berubah secara langsung dengan nilai suhu. Okey. So, berubah secara langsung maknanya dia saling bergantung antara satu sama lain. Jadi A, dia kata apa? Nilai rintangan jika suhunya bertambah 10%. Okey, dia kat sini dia kata suhu bertambah sebanyak 10%. Maknanya nilai rintangan juga akan bertambah sebanyak 10%. Selesai. Kemudian yang kedua B, dia kata nilai rintangan jika suhu berkurang separuh dari suhu asal. Okey, sekata suhu berkurang separuh daripada suhu asal. Okey, maknanya apa? Rintangan pun akan berkurang separuh daripada nilai rintangan asal. Okey, kita ulang balik je ayat dia. Sebab apa? Sebab dia saling bergantung antara satu sama lain. Okey, dan C pula dia kata nilai suhu jika rintangan berkurang. Okey, sekarang ni nilai rintangan berkurang sebanyak 1/4 daripada rintangan asal. Maknanya kat sini sebabkan dia bergantung antara satu sama lain, maka sini pun akan berkurang sebanyak 1/4 daripada suhu yang asal. Okey, selesai. Jadi cikgu harap kamu dapat fahamlah untuk 1, 2, 3 ni, okey, iaitu berkaitan dengan ubahan, okey, secara langsung. Okey, so secara konsepnya macam itulah. Okey, kemudian kita tengok kepada yang berikutnya. Okey, berikutnya ni masih lagi dalam konteks perbincangan soalan. Okey, tengok masalah yang dia bagi. Kita tak payah buat yang ni kita bincang je terus. Okey, nombor 2. Puan Wardina ingin membeli kacang hijau yang dijual pada harga RMX sekilogram. Dia kata kacang hijau. Okey. Kacang
hijau dijual pada harga RMX per dengan kilo, sekilogram. Okey, nyatakan harga kacang hijau jika Wardina membeli separuh. Maknanya 500 gram ni maknanya separuh. A, dia kata ni X adalah RM, X untuk 1 kilo. Untuk 1 kilogram. Sekarang ni, dalam kes ni, dia kata dia beli 500 gram. So, maknanya apa? Maknanya separuh daripada 1 kilo. So, kalau separuh daripada 1 kilo, maka harganya pun akan jadi bahagi dengan 2 lah. Sebab separuh daripada sekilo kan. Jadi, untuk harga kacang hijau yang Puan Wardina beli adalah RMX per 2. Sebab ini 500 pun adalah bersamaan dengan 1 per 2 kilogram. Okey, yang kedua B. Dia kata sekarang ni dia beli 2 kilo. Okey, kalau RMX bersamaan dengan 1 kilo, kalau 2 kilo maknanya yang ini pun kena darabkan dengan 2. So darab dengan 2, maka kita akan dapat RM 2X bersamaan dengan 2 kilo. Kalau sekilo RMX, kalau 2 kilo maknanya RM2X. Okey, selesai untuk masalah yang kedua. Okey, yang ketiga kita tengok. Dia kata apa? Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa dengan bilangan botol jam yang dihasilkan di sebuah kilang. Okey, tengok Masa semakin meningkat, bilangan botol yang dapat dihasil pun menjadi semakin meningkat. So dia kata nyatakan perubahan pada bilangan botol yang dihasilkan apabila A. Okey, so dalam kes kita yang soalan 3A ni dia kata apa? Kat sini kita boleh nyatakan dulu. Kita boleh buat dulu dia punya ni. Okey, masa bertambah maka bilangan botol juga makin bertambah. Okey, so apa kes dia? A. Masa bertambah sebanyak 2 kali ganda lebih lama. So dia kata masa bertambah 2 kali ganda. Maknanya apa? Bilangan botol pun akan jadi 2 kali ganda. Okey, selesai. Kemudian yang kedua pula, masa dikurangkan separuh. Masa jadi separuh daripada yang asal. Jadi bilangan botol pun akan jadi separuh dari bilangan yang asal. Okey, selesai. Senang saja kan? Topik satu ni senang. Okey. Kalau kita nak lukis, kalau kita nak gambarkan, kita nak lukis graf. Okey. Kalau kita nak lukis graf untuk kadar yang berjalan secara langsung, kadar dia kita boleh buat, okey. Kita boleh bina dua paksi. Okey, kita boleh bina dua paksi iaitu paksi yang pertama. Okey, jap cikgu bina paksi dulu. Paksi X dan juga paksi Y. Okey. Kejap. Okey. So kat sini kita ada paksi Y dan juga paksi X. Okey. Dalam kes, kita ambil contoh kes yang penghasilan botol tadi. Okey, katalah X ini adalah masa. Okey, masa dan Y ini adalah bilangan botol yang dapat dihasilkan. Okey, jadi kat situ dia kata apa? Kalau X semakin meningkat, maknanya kalau meningkat maknanya ke kanan lah. Maka bilangan botol pun akan jadi semakin meningkat. Jadi maknanya apa? X semakin meningkat, Y meningkat. X meningkat, Y meningkat. X meningkat, Y meningkat. Jadi kita akan dapat satu garis lurus yang makin lama makin meningkat. Dia akan jadi semakin lama makin naik. Okey, semakin besar nilai Y, nilai X, maka makin besar nilai Y. Dan begitulah juga kalau semakin besar nilai Y, maka semakin besar nilai X. Semakin banyak masa yang digunakan untuk menghasilkan botol, semakin banyak botol yang dapat dihasilkan. Semakin banyak botol yang dihasilkan, maka semakin banyaklah bilangan masa yang diperlukan. Okey, so gitu kita panggil dia berubah secara berkadar langsung. Maknanya yang ini dan sini dia akan sentiasa meningkat dengan sekata. Baik. Kita pergi kepada contoh yang lebih detail lah. Okey, yang ini tidak ada lagi. Tengok muka surat yang berikutnya. Okey, kat sini tak payah lagi. Kita tengok contoh yang mana yang lebih jelas sikit. Okey, yang ni mungkin boleh kot. Okey.
Baik. Ini dia macam lari sikit yang dia punya ni kan. Okey. So tengok yang A ni. Dia kata, tengok contoh A, dengan melukis graf Y melawan X, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau tidak. So kita ambil paksi, kita lukis. Okey, kita lukis paksi. Okey, macam biasalah kita labelkan dulu. Y dekat atas, X dekat bawah. Ini basic Kemudian sini kosong. Okey, ni kalau kita guna kertas graf, kita akan dapat bentuk yang lebih jelas lah. Okey, so dalam kes kita ni, X dia guna apa? 0.4, 0.8, 1.2. So kita binalah skala yang ngam, yang sesuai. Okey, so kita ambil sini 0.4. Okey, 2 cm 0.8. Kemudian 2 cm lagi 1.2 dan seterusnya 1.6. Untuk Y pula digunakan, okey kita ambil 0.5. 0.5 1.0 kan? 1.0. Okey, 1.5 2.0 2.5. Kemudian kita tandakan. Okey, kalau 0.4 dia dapat 1.5. 0.4 1.5. Kemudian 0.8 2.0 dan 1.2 2.5. Okey. So sekarang ni kita tengok adakah kita punya ni berkadar secara langsung. Okey. Adakah dia berkadar secara langsung sekarang ni? Okey, jawapannya adalah ya, dia berkadar secara langsung. Okey, sebab apa dia berkadar secara langsung? Sebab kita boleh nampak bentuk graf dia adalah dalam keadaan menaik, iaitu apabila X semakin meningkat maka Y pun akan jadi semakin meningkat. Okey, kita akan dapat satu garis lurus lah kat sini dalam kes kita ni kan, yang pertama ni. Okey, so itulah kita punya jawapan. Maka betul lah. Okey. Selesai untuk soalan A. Begitu juga dengan soalan B. Soalan B ni dia lain sikit. Dia kata kalau X kuasa 2 dia meningkat, maka Y meningkat. Dekat sini kan. Okay. Dia kata tentukan adakah Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 atau tidak. So kita nampak kat sini dia meningkat. Okay, X pun meningkat juga kan. Jadi maknanya apa? Ya, dia berubah secara langsung. Okay. Seterusnya kita pergi kepada yang berikutnya. Okay. Yang berikutnya ini kita tengok apa dia kata. Okey, ni contoh yang keberapa ni? Diberi bahawa M adalah sama dengan 0.8 apabila N sama dengan 0.125. Ungkapkan N dalam sebutan N jika M berubah secara langsung dengan N. Okey, ini sekarang ni kita nak tengok kepada cara bagaimana kita nak mula nulis kalau kita mendapat suatu perubahan secara langsung. Untuk kes-kes yang melibatkan ni ungkapan. Okey, so macam mana? Kita ambil contoh yang pertama ni, contoh satu ni. Okey, so soalan dia tengok ayat dia kata untuk A. Okey, A dia kata M berubah secara langsung dengan N. Okey, M berubah secara langsung dengan N. Ini simbol dia. Okey, dia simbol macam simbol infinity tapi hujung dia ni terbuka. Okey, so kita akan ubah ni, daripada sini kita tukarkan dia ke dalam bentuk persamaan. Ini adalah penyataan kita ni adalah dalam bentuk ubahan. Okey, so apabila ada simbol ini maknanya kalau dia secara langsung, dia sama juga macam kita buat gini tadi kan. M berubah secara langsung kepada N. Tapi dalam simbol ubahan, kita menggunakan simbol yang atas ni. Okey, kita guna simbol yang ini. Jadi, simbol ini bila kita nak tukar ke dalam bentuk persamaan, maka kita akan dapat M. Simbol ini berubah menjadi sama dengan. Tapi di depan N, kita kena letak huruf K. N tu sambung sahaja. Yang mana K ni merujuk kepada apa? K ni merujuk kepada apa-apa sahaja nilai. Merujuk kepada apa-apa sahaja nilai. So kita akan dapatlah M sama dengan KN. Jadi kat sini dia dah bagi dah. Dia kata M 0.8. M sama dengan 0.8
apabila, okey, K tak tahu. Apabila N kita sama dengan 0.125. So nak cari K macam mana? Okey, kita tahu kalau nak cari K kat sini kan dia ada kurungan, maknanya kena darab kan. So bila nak cari K, apa yang perlu kita buat adalah okey, 0.125 ni bawa letak bawah 0.8. Jadi kita dapat 0.8 bahagi dengan 0.125. Okey, yang ini kita tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator lah. 0.8 bahagi. Okey, bahagi 0.125. Maka kita akan dapat sama dengan 6.4. Okey, so kita akan dapat K kita tu adalah sama dengan 6.4. Jadi ambil balik. Okey, ambil balik yang mana? Yang ini. Ni, yang ini ambil semula. Okey, so kita tulislah M sama dengan K kita tadi sama dengan 6.4. And kenapa kita ambil balik yang ni? Sebab soalan dia nak dalam sebutan M dan N. Okey, so inilah kita punya jawapan. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada yang berikutnya, soalan B. Okey, B dia kata apa? M berubah secara langsung. Maknanya macam ni lah. Okey, dengan punca kuasa. Okey, dengan punca kuasa 3N. Okey, maknanya punca kuasa 3N, N kuasa 3. N kuasa 3 sekarang ni. Jadi, macam mana kita nak buat ni? Okey, so dia ada kuasa 3 kat sini kan, N kuasa 3. So, kita nak tukarkan dia ke dalam bentuk apa? Kita nak tukarkan dia ke dalam bentuk apa nama ni, kita panggil persamaan. Ini biar ada sama dengan. Okey, so bila ada sama dengan, macam mana cara kita nak tukarkan? Kita tengok Okey, so kat sini, ni saya punya ni tak berapa nak betul. Dia punya ni ada sedikit lari sikit, dia punya setting. Okey, jadi sama juga untuk soalan B, kita akan dapat M sama dengan K. Okey, K apa? K N kuasa 3. Jadi gantikan semula, maka kita akan dapat M kita. Okey, M kita 0.8 sama dengan K in bracket 0.125 kuasa 3. Okey, kemudian objek sama, langkah kerjanya adalah kita mesti cari K kita. So K adalah sama dengan 0.8. Okey, yang ini kita mesti bawa ke bawah. Okey, bawa turun ke bawah sini. Jadi okey, bawa sekali kurungan 0.125 kuasa 3. So carilah K kita sama dengan berapa? Jadi 0.125 tu kita selesaikanlah dulu. Okey, 0.8 per dengan K. 0.8 bahagi dengan, okey, letak dalam kurungan 0.125 K kuasa 3. Kuasa 3. Okey, maka kita akan dapat, sekejap kita akan dapat, sekejap, 0.125 kuasa 3. Okey, kita dapat, yang ni dia akan dapat banyak ni kan. Okey, kita akan dapat nilai yang banyak. Jadi tak ada masalah, kita terus tekan kalkulator supaya kita dapat terus jawapan dia. Okey, so letak dalam kurungan 0.8. Okey, bahagi dengan kurungan. Okey, 0.125 kuasa 3 tutup kurungan. So kita dapat 409.6. Okey, kat sini kita kena ambil ni. Okey, so kita kena balik semula tengok sini. Okey, kalau kita tengok N kat sini ada kuasa 3. So kalau N kat sini ada kuasa 3, so apa yang berlaku adalah apa? Okey, apa yang berlaku? K kita ni pun akan jadi kuasa 3 juga. Kat sini pun akan jadi kuasa 3 juga. So K kita ni pun akan ada kuasa 3, sini akan ada kuasa 3, sini pun kita akan dapat kuasa 3. Jadi K kuasa 3 adalah sama dengan 409.6. Okey, apa yang kita nak sekarang adalah kita nak K. Okey, so bila kata kita nak K, maka kita kena punca kuasa 3.
Okey, so kamu tekanlah kalkulator kita, punca kuasa 3 adalah, masukkan 409.6, maka kita dapat sama dengan berapa? 7. Kenapa lain saya punya kira-kira ni, tak sama dengan dia punya kan? Okey, ada lain sikit. Kejap saya pergi ambil buku teks balik sebab kita nak tengok. Okey, K tadi tu tidak ada 3. Okey, so dekat K ni tak ada 3. Kemudian kita tengok balik. Sini kita baca betul-betul. Tadi saya silap baca ni. Secara langsung dengan punca kuasa 3. Dengan punca kuasa 3. Okey, kalau punca kuasa 3 macam mana? Bukan sini ada 3 kat atas ni. Okey, silap. Dia bukan macam ni Jadi kita padam dulu semua. Senang kita buat semula bagi nampak dengan jelas. Kalau tidak nanti kita akan keliru. Okey, so di situ dikata punca kuasa 3, bukan kuasa 3. Okey, so bila punca kuasa 3, maka jawapan kita adalah yang sepatutnya macam inilah. M berkadar secara langsung. Okey, berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Maknanya nanti kita akan dapat macam mana? Okey, M adalah sama dengan K punca kuasa 3N. Okey, so nak cari K, K sama dengan M per dengan punca kuasa 3N. Okey, kemudian masukkan nilai. K kita adalah sama dengan apa? M sama dengan 0.8 per dengan punca kuasa 3. Okey, punca kuasa 3 0.125, maka kita akan dapat 0.8 per dengan punca kuasa 3 0.125, kita dapat 0.5. Okey, so 0.8 bahagi dengan 0.5, kita akan dapat 1.6. Barulah betul kan? Okey, kemudian gantikan semula. Okey, gantikan semula 1.6 ke dalam mana? Okey, ke dalam sini. Okey, yang ini, persamaan yang ini. Okey, jadi kita akan dapat M adalah sama dengan K 1.6 punca kuasa 3 N. Maka selesailah kita punya contoh yang ke berapa tu contoh yang keempat. Okey, baik, kita tengok yang berikutnya. Okey, contoh yang berikutnya untuk contoh yang kelima. Okey, kat sini dia kata apa? Pemanjangan skrin. Okey, pemanjangan sprint. Okey, saya punya muka surat ni dah tak berapa nak betul sangat kan? Okey, sebab saya punya ni ada sedikit lari. Jadi tak apa, kamu ikut je. Kalau ikut buku teks, contoh yang 5 ni adalah dalam muka surat 8. Okey, so kamu tengok di muka surat 8 lah. Okey, dia kata apa? Pemanjangan sprint XKM berubah secara langsung dengan jisim pemberat WG yang ditanggungnya. Maknanya nanti kita punya persamaan, kita mesti baca betul-betul ayat dia kata X berubah secara langsung. Okey, dengan pemberat W. Maknanya X berubah secara langsung dengan W. Macam ni. Okey, untuk contoh yang nombor 5 ni. Okey, contoh 5. Okey. Diberi bahawa pemanjangan sprint ialah 3 cm apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. Okey, so dikata kalau cm ni akan menjadi 3 cm apabila berat dia adalah 200 gram. Okey, so ungkapkan X dalam sebutan W. Okey, so dia nak ungkapkan X. Okey, X sama dengan apa W? Ini dia maksud ni ayat dia ni. Ungkapkan X dalam sebutan Q, maksudnya X sama dengan apa W? Okey, jadi kita kena ambil semula yang kita buat ubahan tadi. Okey, kita tukar ke dalam bentuk persamaan. Jadi X adalah sama dengan, ingat, tambah K W. Kemudian nak cari K, okey, nak cari K, apa yang perlu buat? W ini kita kena bawa turun ke bawah. Okey, sebabkan sini adalah darab, maka dia akan jadi bahagi. So kita akan dapat X bahagi dengan W. So masukkanlah X dia kata